Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. So ini adalah chapter 1 untuk subjek electromagnetic field and wave, iaitu kod BEB 20303 dengan BEJ sekali ya. So ini adalah part electrostatic. So keyword di sini adalah electro. Okay. Electro. Okay. So ada dua keyword di sini, satu adalah electro dan satu adalah static. Okay, field ini adalah medan. Okay, mari kita tengok apa yang ada dekat bab 1 ini. So electrostatic field dia adalah berkenaan dengan charge Q. Okay, Q. Okay, dan kita akan belajar beberapa subtopik, iaitu Coulomb's law dan sebagainya. So kita tak akan explain semua ini dalam sini. Kita akan tengok dari masa ke semasa kita progress So kita tengok first apa dalam electrostatic. So ini adalah lebih kepada beta minda. So electrostatic dia adalah the study of charge. Okay, ingat balik yang tadi cikgu highlight Q. Okay, so electrostatic adalah berkaitan dengan Q. So apa itu static? Tadi kita punya keyword yang pertama. Static membawa maksud bila dq per dt adalah sama dengan kosong. Apa maksud dq per dt? Perubahan charge Q terhadap ataupun terhadap masa T. Perubahan Q terhadap masa T. Maksudnya dalam bahasa kampung ialah adakah Q berubah mengikut masa. So sekiranya ialah kosong, maksudnya ialah dia tak berubah mengikut masa. So charge ini dia adalah static sebab dia tidak berubah mengikut masa. So itu maksudnya dq over dt ya. So ada dua law, okay, hukum yang digunakan untuk mengkawal electrostatic field itu, iaitu satu adalah Coulomb's law, satu adalah Gauss law. So dalam bab electrostatic ini dua law ini adalah penting. Okay, biasa kita guna banyak masa untuk mempelajari apa itu Coulomb's law dengan Gauss law. Okay, so kegunaan electrostatic boleh anda baca sendiri apa banyak kegunaannya. So dia most of the equipment ataupun electronics menggunakan sistem electrostatic. So anda boleh baca sendiri. So apa itu charge? Electric charge Q. Q datang balik. So setiap kali kita tengok electrostatic dia adalah Q. Okay, balik kepada electric charge. So charge ini adalah basic in electrostatic. Okay, so dia adalah disukat ataupun measure in coulombs. Dia adalah measure in coulombs, named after Charles Augustine di Coulomb. So nama Coulomb dekat sini. So satu coulomb adalah persamaan dengan 6.24 kali 10 kuasa 18 elektron. Okay, so satu coulomb ada 6.24 kali 10 kuasa 18 elektron. Okay, elektron ataupun this electron can be positive or negative. So kalau satu coulomb ada 6.24 kali 10 kuasa 8 elektron, apakah soalannya ialah apakah ataupun berapakah coulomb dalam satu elektron? Okay, so what do you do? So you satu bahagi dengan 6.24 kali 10 kuasa 18. So you get is 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 coulomb.
Okay, berapakah kolom dalam satu elektron? So satu elektron, okay, positive or negative, is equivalent to 1.6 kali 10 negative 6. So this is where it comes to this part. Okay, so E can be positive or negative. Okay, so depends on E positive or negative. So if E is negative, then you get negative 1.6 sebab dia adalah negatif. E positive is opposite, hilangkan negatif, so get this. Okay, so persamaan untuk mendapatkan nilai charge ini, again it can be positive or negative, equivalence to n sama dengan 1, 2, 3 integer dan berapa biji yang anda suka, kali dengan nilai untuk satu electric charge. Okay, so ini lebih, E ini adalah lebih kepada electric charge. E sebenarnya adalah sama dengan electric charge. Okay, so ini bukan elektron, ini adalah electric charge. Okay, that's why it can be jadi positif ataupun jadi negatif, depend. Okay, so macam mana kita menghasilkan electric charge? So salah satu cara adalah kita menggosok dia menggunakan dua jenis bahan. Gosok dengan dua jenis bahan yang berbeza. So equivalent to dapat charge. So charge ini adalah sentiasa conserve, abadi. Okay, kerana dia tak boleh dicipta dan dimusnahkan. Okay, dia mesti ada dalam bentuk pair pasangan dia. So dalam satu keadaan goes to neutral. Okay, so dia mesti ada pair dia. So kalau terlebih sebiji jadi positif. Okay, kalau terlebih negatif, this side, dia jadi negatif. So depends siapa dapat majority, siapa dapat dia punya polarity. Okay, so charge tak boleh dicipta dan dimusnahkan. So object become charged because object decharge. Okay, kerana negative charge is transfer from one object to another. So charge ini dalam satu bahan ni, contohnya kita ni benda dalam bentuk neutral ni, bila kita punya negatif ni dikeluarkan, maka dia jadi positif. Okay, kalau kita masukkan lebih banyak negative charge, dia jadi negatif. Okay, hanya elektron sahaja boleh digerakkan. Okay, elektron sahaja boleh digerakkan. So dia mesti ada negative charge. Elektron sahaja boleh digerakkan, elektron. Okay, proton anda tak boleh gerakkan proton, dia adalah fix dalam dia punya atom punya nucleus, which is impossible. So kalau kita balik ke kita punya gambar aja, ini boleh dikeluarkan atau ditambah. Sedangkan ini adalah fix, tetap. Okay, you cannot do anything about that proton. Okay, so salah satu cara adalah kita gosok dengan dua jenis bahan. Contohnya pembaris digosok dengan satu kain, dia maka dia charge transfer dari kain ke pembaris ataupun dari pembaris ke kain. Dia depend on dia punya material, then you get charge. Okay, so contohnya bila anda guna satu plastic rule, iaitu satu pembaris plastik dengan digosok dengan satu kain yang kain bulu, then you get kain bulu itu jadi positif, dan pembaris jadi negatif. Kalau anda gosok rod kaca dengan silk, okay, sutera, then you get sutera jadi negatif dan rod jadi positif. So it depends on apa material yang anda guna untuk gosok satu sama lain.
Okay, ini salah satu sifat electric charge, iaitu repel each other bila dia adalah like repel, sama, charge yang sama menolak. Okay, charge yang tidak sama menarik, attract. Okay, ini adalah sifat yang anda kena ingatlah selalu, iaitu negatif dengan negatif dia akan menolak, dan positif dengan positif, iaitu charge yang sama dia akan menolak juga. Bila dia ada charge yang tidak sama, maka dia akan menarik each other. Okay, so itu adalah sifat-sifatnya. Macam mana kita nak menghasilkan sesuatu yang bercharge? Okay, how do we charge? Okay, so kita sudah dapat tahu daripada slide sebelum ini bahawa kita gosok dua benda yang sama, dia akan menyebabkan elektron mengalir dari satu tempat ke satu tempat yang lain. So itu adalah salah satu cara. So kalau anda nak menghasilkan satu lebih saintifik sikit, nak mendapatkan satu bahan yang bercharge, apa yang kita buat ialah, kalau kita nak charge bola ni yang masih berada dalam keadaan neutral, so kita ambil satu rod yang ada positif. So dia, bila kita bersentuh dengan bola tersebut, maka dia jadi positif. Okay, kenapa dia jadi positif? Sebab semua elektron lari ke sana, elektron lari ke sini. Kenapa elektron lari ke sini? Sebab asalnya dia adalah positif. So kita baru belajar tadi ya, charge yang tidak sama dia akan menarik each other. So bila yang positif ini datang, yang negatif ini ternampak positif, dia semua lari untuk pair up dengan positif di sini. So dia jadi neutral, ini pula jadi negatif, jadi positif sebab dia punya elektron semua lari. So apabila kita remove, keluarkan kita punya pembaris, maka kita punya bola ini dah jadi positif. Okay, another way is by induction. Induction adalah bila kita nak charge satu bola tersebut. Okay, kita menggunakan induction. Induction adalah kita mendekatkan satu charge yang ada negatif. Okay, so pergi ke satu tempat, salah satu arah bola tersebut, maka dia akan menarik positif ke negatif. So bila positif ke negatif pergi ke sini, negatif akan pergi ke sana. Okay, mereka akan separate. So bila anda pisahkan, maka dua-dua dah jadi charge. Okay, so itu adalah sifat-sifat electrostatic charge. Next adalah Coulomb's law. Coulomb's law adalah lebih kepada force. So always remember force ataupun kuasa untuk menolak ataupun menarik. Okay, so kita menggunakan Coulomb's law untuk membuat pengiraan sama ada charge tersebut ditarik ataupun ditolak. Okay, so Charles Augustin Coulomb ni dia membuat beberapa eksperimen, iaitu kita dah tahu bahawa ini adalah sifat-sifat eksperimen dia, sifat-sifat yang didapati hasil daripada eksperimen dia ialah through light charge repel. Ini kita sudah belajar. Okay, light charge repel, charge of opposite polarity attract. Okay, charge yang sama menolak, charge yang tidak sama akan menarik. Okay, the force act along the line joining the charge. Apa maksudnya? So bila kita ada satu charge, kita dapat lukis dah, ada satu charge positif dan satu charge negatif. So mereka berdekatan. So bila itu berlaku, mereka akan menarik based on sifat yang pertama. So mereka akan menarik. So menarik. Okay, mereka akan menarik. So menarik ke mana? Dia pergi ke mana? So of course dia adalah line joining the charge. Okay, mana satu line joining the charge? Ini adalah line joining the charge. Dia akan menorak ke arah ini.
Okay, dia akan menolak ke arah. Dia bukan bila ada positif negatif sini pergi macam ini pula. Dia okay. Dan sini pergi macam ini pula. Dia tak boleh berpusing-pusing macam itu. Dia akan mencari satu path yang paling dekat. Ini adalah path yang paling dekat. Okay. Maka mereka akan join mengikut arah. Ini adalah arah ini instead of arah ini, instead of arah ini, ataupun pergi sini, no. Okay. So dia akan mencari arah yang paling dekat di antara satu sama lain dan dia akan move towards that direction. So itu adalah maksudnya. Yang kedua, the strength. Okay, strength adalah dia punya strength adalah berkata kata terus. Okay, to the product of the magnitude of the two charge. Okay, so kalau dia punya charge magnitude, katakanlah ini adalah 5 kolom, ini adalah 5 negatif 5 kolom. So ini adalah magnitude-nya. Okay, semakin tinggi magnitude-nya, semakin kuat kekuatannya. Okay, so kita tahu ini adalah common sense. If the charge is very high, maka of course bila dia punya tarikan ataupun tolakan dia akan jadi kuat lah. Kalau dia punya charge tak tinggi sangat, sikit saja 0.0001, maka kita tahu kekuatan menolak menariknya akan berkurang lah. So ini adalah common sense. Okay, so kekuatan dia adalah berkada terus dengan magnitude of the two charge. Produk adalah darab. Okay, produk adalah darab, hasil darab ini dengan ini. Okay, so kalau 5 kali 5 dapat 25. Kalau kita kurangkan dia punya charge 4 kali 4 dapat 16. Tak kurang dah ni. Kalau turun lagi 3 kali 3 jadi 9. Okay, so depends. Tak semestinya nombor kedua-dua mesti sama. It can be 3 darab 2 6. Oh, turun lagi. Okay, so itu adalah maksudnya. And then inversely proportional berkata songsang. Berkata songsang dengan square of the distance between them. Apa itu square? Square minta kuasa 2 distance between them. So semakin dekat. So ini adalah distance. Okay, ini adalah distance. Aku lukis sekejap. Ini adalah distance D. Okay, berkata songsang dengan distance D. So apa maksudnya? Berkata songsang bila kita ada, ini adalah berkata terus, sama dengan terus songsang. Songsang naik terus naik, songsang turun. Okay, songsang turun, naik, turun, songsang naik, terus turun. Okay, so maksudnya kalau kita nak naik, magnitude mesti naik. Ini adalah magnitude, terus magnitude Q kali Q. Ini adalah square of the distance. Okay, nak tinggi, ini mesti 2 ni mesti tinggi. Nak tinggi, ini mesti tinggi, ini mesti kecil. Okay, so maksudnya bila kita ada kekuatan yang sangat tinggi, maka ini nilai charge dia adalah tinggi dan dia punya distance nya adalah pendek. Semakin dekat, semakin kuat dia punya tarikan. Semakin dekat, dia semakin kuat dia punya tolakan. Okay, Q adalah nilai dia punya magnitude of the charge. Semakin tinggi
Q semakin kuat, semakin dekat semakin kuat. Okay? So ini adalah kita punya persamaan. Coulomb's law. Ini adalah Coulomb's law. Coulomb's law adalah bersamaan dengan Q kali Q. Di atas kita punya pecahan, bawah dia adalah square root of the distance. Mari kita tengok dia punya persamaan yang sebenarnya. Okay. Persamaan sebenarnya adalah persamaan dengan F ni force. Ini adalah Coulomb's law, force. Menghasilkan force. Okay. Q1 tadi kita tengok berkata terus Q kali Q bahagi dengan 4 pi epsilon naught. Ini adalah pemala. Ini jangan you hafal. 4 adalah 4, pi adalah pi. Epsilon naught adalah permittivity of free space yang wujud dalam calculator. Pemala dalam calculator yang anda boleh rujuk calculator, tak payah hafal. Nombornya 88 kali 10 kuasa negatif 2. Okay, farad per meter. So apa itu epsilon naught? Epsilon naught adalah permittivity of free space. Bahasa kampungnya ialah kebolehan sesuatu bahan untuk membenarkan medan elektrik untuk melaluinya. Okay, so kebolehan sesuatu bahan untuk membenarkan medan elektrik untuk melaluinya. Okay, so itu adalah maksudnya epsilon naught. So epsilon naught ni untuk case ini bahannya ialah ada naught ni, bahannya ialah free space. Okay, so balik ke persamaan, force adalah sama dengan 1 Q1, Q2 kita punya 2 biji charge tu bagi dengan 4 pi epsilon naught bahagi dengan R kuasa 2. Apa itu R kuasa 2? R kuasa 2 adalah ini. Okay, pakai warna lain. Okay, R kuasa 2. Okay, distance between the two charge, iaitu R adalah distance di antara 1 dengan 2. Okay, apa panjangnya, apakah jarak. Okay, dan ini adalah sesuatu yang anda pernah belajar dalam matematik, iaitu unit vector. Okay, unit vector dari Q1 ke Q2. Apa itu unit vector? Ini adalah unit vector. Ini adalah unit vector. Maksudnya adalah dia punya arah. So, Coulomb's law ini adalah skala O vector. Kita dah nampak vector dekat sini, unit vector. So, we know that this force is a vector. Vector mesti ada magnitude plus direction. Kenapa mesti ada magnitude dan direction? So force dia mesti ada magnitude dan direction. So bila dua charge ini berinteraksi, kita mesti beritahu apakah nilai force. Dapat satu nilai force. Dua biji ini menarik. Apakah dia punya force-nya, kuasanya? Dapat satu magnitude. Okay. Tapi ke mana? Where does it go? Force nak ke mana? So kita kena beritahu bahawa force dia adalah this direction or this direction, bergantung kepada negatif ataupun positif unit vector.
Okay, unit vector negatif pergi sini, unit vector positif pergi sana. Okay, so unit vector ini memberi kita satu jawapan kepada kita punya arah ke manakah kita punya force nak pergi. Kalau anda bagi satu nilai force yang tak ada magnitude, okay, anda tak tahu di mana anda kena tekan. Contohnya anda ada tayar ni, tayar pancit. Okay, ada hex screw dekat sini, anda kena pakai spana untuk buka tayar. So anda tahu bahawa untuk buka tayar ini anda kena tekan guna anda punya kaki. Okay, dan kaki anda memberi satu force ke bawah sama dengan mg, iaitu anda punya berat badan m, g adalah gravity. So anda dapat force dalam unit Newton juga. Dan anda beritahu seorang yang tak tahu buka tayar ni, dan anda bagi dia spana, anda kata kena tekan guna berat badan supaya dapat Newton ni, tapi anda tak beritahu dia tekan mana. Seorang yang tak pernah buka tayar itu, dia letak spana dekat sini, dia tak tahu mau tekan mana. Dia mungkin letak dia punya kaki di sini, tekan tayar. Dia mungkin berdiri di atas tayar. Okay, dia mungkin berdiri di atas spana, di atas nut. Okay, dia mungkin terbalikkan sendiri untuk mengetakkan tayar pula. Okay, so mana satu nak mengetak, nak membuka skru. So ini kita clockwise adalah mengetak. Okay, so membuka tayar dia kena anti-clockwise. So dia adalah actually yang warna biru ni, tekan ke atas. So bila anda tak beritahu the direction of the force, then dia salah buat. Okay, instead of tekan ke anti-clockwise, anda tak bagi tahu dia punya arah, ataupun anda bagi arah yang salah, negatif atau positif, dia pergi mengetakkan pula, semakin ketat skru tu, so tak dapat buka. So dalam force itu adalah vector, maka dia punya the direction is equally important. Okay, so kita tengok macam mana kita guna unit vector tersebut dalam slide yang seterusnya. Okay. Okay, mari kita tengok yang seterusnya. Dia adalah sama seperti slide yang tadi, cuma bezanya ialah sekarang kita ada perubahan dari segi nombor ni. Okay, so nombor ni anda jangan rasa stres sangat mana 2112. So actually dia adalah, kalau kita letak 21 F21 is force acting on Q1 disebabkan oleh Q2. Okay, so kalau kita lukis gambar raja ini, so force acting on Q1, kalau kata Q1 ini dikenakan, okay, dikenakan, disebabkan oleh, okay, so Q1 dikenakan, disebabkan oleh Q2. Okay, so Q2 contohnya kalau ini adalah positif, maka Q1 akan menerima tarikan disebabkan oleh Q2. So Q1 akan ditarik. So kalau mereka tidak di-anchor, iaitu anchor maksudnya tidak ditetapkan pada satu kedudukan yang tetap. Okay, katakan Q2 adalah tetap, Q2 adalah tetap, maka Q2 tak bergerak, maka Q1 akan ditarik ke arah, ditolak. Katakan ini adalah positif, dia akan ditolak. Okay, so Q2 tetap, Q1 akan ditolak. Kalau mereka dua-dua adalah tidak di-anchor, tak ada ditetapkan, maka kedua-dua akan merasakan tolakan secara sama sekiranya mereka mempunyai magnitude yang sama. Okay, so mereka akan menyebabkan akan berasa ditolak. Okay, so Q1 akan terasa
tolakan disebabkan oleh Q2 dan Q2 akan terasa tolakan disebabkan oleh Q1. Oleh yang demikian, nombor ini F21 ni dia hanya menunjukkan siapa tolak siapa sahaja. Okey, tapi jawapannya sentiasa masih sama dari segi magnitude. Okey, so ini adalah vektornya. Vektornya, arahnya bertentangan sahaja. Okey, Q1 kalau mereka dua-dua adalah positif, Q1 akan menerima tolakan ke arah sini. Let's say this one is negative, maka Q2 akan merasa tolakan ke arah sana positif. Okey, so mereka adalah saling bersongsang di antara satu sama lain dan dari segi magnitude-nya adalah sentiasa sama. Magnitude adalah sama, cuma arah berbeza saja. Okay, so itu hanya itu. So slide ini summarize, okay, apa yang kita tengok tadi. 21 force acting on Q1 disebabkan oleh Q2. 2 tolak 1, 1 tolak 2. Okay, 2 tolak 1. Okay, so jawapannya is the same. So anda boleh buat contoh example 1 di mana ada satu point charge cube A. Okay, ini adalah A, berada pada kedudukan negatif 6, 4, 7 dan ada positive charge di 5, 8, negatif 2 iaitu charge B. Ini adalah 50 microcoulomb. So atas adalah tak ada dinyatakan. So kita berada di charter Cartesian iaitu 3D space X, Y, Z. Consider the distance in meter. So distance dari A ke B adalah dalam meter. Cari dia punya vector force, iaitu kita nak guna Coulomb's law untuk cari force. Okay, exerted on A due to B, disebabkan oleh A due to B. Okay, so A due to B, so kan B tolak A, so F adalah sama dengan B tolak A. Okay, sekiranya A adalah 20, so sini adalah 20 microcoulomb ataupun negatif ataupun positif. So yang kedua adalah negatif. So kita nak tengok apakah dia punya force. Okay, yang dikenakan pada A. So kita nak tahu A dikenakan tarikan ataupun tolakan disebabkan oleh B. Okay, so apakah dia punya jalan ceritanya? Okay, so langkah pertama dia ialah untuk melakar satu gambar raja, sketch a diagram. Okay, melakar satu gambar raja di mana kita boleh membayangkan kedudukan dua charge dengan lebih senang dari segi visual. Kalau anda baca soalan 2-3 kali, mungkin anda tak boleh lagi mendapat gambaran apa berlaku sebenarnya. So apa yang boleh kita buat ialah kita cuba melakar satu gambar raja, okay, iaitu gambar raja Cartesian ataupun cylindrical atau spherical, bergantung kepada jenis soalan. So soalan ini jelasnya ialah Cartesian, okay, iaitu X, Y, Z. Okay, kita ada X, Y, Z. So anda lakarkan kedua-dua biji charge ni pada charta Cartesian. Okay, always start X dekat sini, Y dekat sini, Z dekat atas. Okay, so anda lakarkan. So apa yang kita buat keduanya ialah kita akan cari apakah persamaan yang terlibat. So dimintanya ialah kita nak tahu apa itu force. Okay, so force. Okay, so force ke mana? So untuk soalan 1, determine the force exerted on A disebabkan oleh B. Okay, so B ke atas A, B
menarik A, B menolak A. Okay, so jadi F, B, A. Belum tahu lagi menolak ke menarik, tapi kita boleh buat satu jangkaan di sini di mana kita tahu QB adalah positif, QA adalah positif, maka dia mestilah menarik. QA positif, QB positif, QA negatif, maka dia mestilah menolak. Okey, di situ anda sudah boleh buat satu assumption yang sangat-sangat berkesan untuk memastikan soalan anda nanti, jawapan anda nanti adalah betul ke ataupun salah. Okay, so di this case kita tahu bahawa kita adalah force B ke atas A. Okay, so B A, QQ atas B, ni QQ 2 anda boleh letak mana dulu mana akhir, tak ada perbezaan sebab dia adalah sama di atas kedudukannya. So anda kali kedua-duanya sekali 4 pi epsilon naught ni pemala. Okay, so apa yang dah ada. Okay, so step 3 kita tengok apa yang telah ada di dalam persamaan, dan lepas tu step 4 apa yang tak ada. So kita tahu bahawa kita tahu bahawa nilai ini sudah ada, nilai ini sudah ada, nilai ini semua sudah ada. Okay, so QA sudah ada, QB sudah ada, pi adalah diberi, epsilon naught diberi. So ini dah semua dah ada. Okay, apa yang tak ada? Distance. Okay, distance tak ada, unit vector tak ada. So apa perlu kita buat? So ini adalah balik kepada vektor kedudukan dan sebagainya yang anda telah belajar dekat matri. So apa anda boleh buat adalah anda cuba ulang kaji balik apa itu vektor. Okay, so kita tak ada distance, kita tak ada unit vector. So ini berkaitan dengan vektor. Ini dah jelas bahawa kita sudah bukan menyelesaikan masalah EMT sekarang, dia lebih kepada menyelesaikan masalah mathematics, iaitu mencari vektor. So tak adalah kesusahan disangka-sangkakan bahawa EMT ini dia susah. Sebenarnya kita lebih kepada menyelesaikan masalah mathematics yang anda belajar di kelas mathematics. Okay, so distance, kita nak tambahkan distance. Apakah distance ini yang warna merah jambu ni? So B ke atas A. Okay, so B ke atas A. So apa yang kita boleh buat untuk menolong mencari distance vector adalah kita kena cari position vector dulu. Okay, position vector. Position vector, apakah position vector A respect to naught? Okay, ini adalah naught. Okay, apakah position A respect to naught? Apakah position B respect to naught? So this step is straightforward. Kita hanya ambil dia punya koordinat, letakkan X, Y, Z di belakangnya sahaja. So dapat X, Y, Z dah jadi position vector untuk BGA ni. So ini B, letak X, Y, Z, dah jadi X, Y, Z, dah dapat position vector untuk B in respect to O. So the distance vector from B to A adalah anda tolak A tolak B. Okay, distance vector BA ini mengikut susunan FBA, tetapi penolakan dia adalah terbalik. Okay, ini untuk mendapat distance. So anda tolak lah, tolak apa yang susahnya, tolak X dengan X, tolak Y dengan Y, tolak Z dengan Z, tolak. So tolak. Ini mathematics, then you get satu distance vector untuk B ke A. So di sini kita minta dia ialah kita punya soalan dia ialah distance. Distance, kita bukan nak distance vector, kita nak distance unit vector. Ini arah, distance vector ada arah, tapi distance adalah magnitude. So apa yang kita boleh buat untuk dapatkan magnitude adalah kita sum of the square. Okay, square root. Sorry, cikgu cakap lagi sekali. Square root
of the sum of the square. Okay, square root of the sum of the square. So maksudnya dia adalah square root kuasa 2 plus kuasa 2 plus kuasa 2. Okay, so anda ambil bahagian ini kuasa 2, bahagian ini kuasa 2, bahagian ini kuasa 2. Tak kira lah positif negatif, bila di kuasa 2 dah jadi positif semua. So dapat kuasa 2 di punca kuasa 2 kan, ini adalah magnitude untuk jarak ni. Okay, yang merah jambu ni dapat jarak. Okay, selepas dapat jaraknya, anda sudah dapat jawapan untuk bahagian yang bawah tadi, iaitu this part. Okay, you get the answer for this. Kalau di kuasa 2 kan apa terjadi? Kalau di kuasa 2 kan apa terjadi? Anda fikir sendiri. So, itu dah dapat R. Bila ni unit vector B ke A, jadi kita sudah dapat distance vector. Unit vector dia ialah bahagikan dia dengan dia punya magnitude. Bahagikan dia dengan dia punya magnitude. Wah, sudah dapat jawapan straight away. So kedua-dua unknown ni, iaitu distance vector dengan unit vector ini berkait rapat. Okay, so you get the answer. So masukkan semua nilai 50, 20 micro, 4 pi, epsilon naught. Ini cikgu tanya tadi. Punca kuasa 2 ini adalah distance vector. Ini adalah distance R. R kuasa 2, jadi punca kuasa 2 kuasa 2 dah jadi 218 balik. Okay, so ini dah cancel out with ini, dah jadi 218 balik. Senang. Okay, so ini dah settle, ini saling semula. So pemudahkan, ini adalah calculator punya kerja. Jangan salah tekan, then you get the answer. Okay, so kita dapati bahawa force B ke atas A adalah sekian mili Newton. Jangan lupa dia punya unit. Okay, so ini adalah dia punya jawapan this part. Okay, B ke atas A, ini adalah dia punya force keluar. Okay, force keluar. So kalau anda plot ni, kalau anda plot this part ke dalam anda punya charter Cartesian yang tadi, anda akan dapat arrow macam ni. You get this arrow. Okay, you get this arrow. Okay. So untuk part B, anda buat semua seperti biasa. Okay, you get the same, do the same thing over. Okay, anda akan dapati bahawa you get jawapan ni. Okay, so bila anda plot kan, anda akan get this black arrow dekat sini. Okay, so ini adalah sebab, ini adalah negatif sekarang. So B ke atas A menarik A ke arah B. So you get this arrow here. Okay, you get this arrow here. Okay, so itu untuk Coulomb's law. Sekiranya anda ada banyak biji charge, okay, anda ada banyak biji charge, F total sama dengan F1A, mana F1A. Okay, F1A disebabkan oleh this part. Okay, F2A disebabkan oleh ni, positif dan negatif tertarik ke arah dapat F2A. Positif dengan positif tertolak ke arah sana, you get
this arrow. So you get one arrow here, you get another arrow here. Nak dapatkan jumlah, tambah kedua-duanya. Okay, dibuat sebiji F2A buat sebiji F1A, dan you tambahkan kedua-duanya, you get the answer. Kalau ada 100 biji, macam mana? Harap kita tak sampai tahap macam itulah. Kalau ada 100 biji, anda buat 100 kali, dapat tambahkan, dapat jawapan. Okay. So kita tengok electric field line. So electric field line tadi kita cuba understand balik. Okay. So ini adalah anda. Ini adalah anda punya girlfriend. Okay. So anda tertarik kepadanya. Okay. Ini adalah force. Okay. Anda ada Q, dua negatif, dia kena negatif, ni adalah positif. Okay, so you have two charge. Bila positif dengan negatif, dia menarik, so dapat force. Sama ada Q1 ke Q2 ataupun Q1 atau F1 ke 2 ataupun F2 ke 1, sama. Okay, tetapi macam manakah mereka tahu existence of each other? Okay, dia mesti, abang ini mesti ada mengeluarkan something. Dia mesti mengeluarkan something. Dan ini pun mengeluarkan something. Okay, apa yang dia keluarkan? Mungkin bau. Mengeluarkan bau. So bau ini adalah bersamaan analogi untuk electric field line. Okay, adalah berkenaan dengan, adalah bersamaan contoh bagi electric field line. Macam mana mereka each other tahu kewujudan each other by sensing each other punya electric field line. So apa itu? Kita tengok gambar raja dulu. So ini adalah gambar raja electric field line. Positif keluar, kita secara umumnya lukis satu garisan positif, kita dapat lukis satu arrow keluar. Negatif, kita lukis satu arrow masuk. So arrow ini adalah maksudnya ialah electric field line. Okay, maksudnya electric field line. So ini positif, ini negatif. Bila mereka bersama, maka boleh rasa kewujudan electric field line each other. So kita dapati bahawa yang keluar ni boleh disambung masuk ke dalam tu. So ini menyebabkan mereka ada force. Okay, ini ada menyebabkan force. So kalau kita ada dua charge yang sama ada kedua-dua adalah positif keluar ataupun sama ada kedua-dua adalah negatif masuk, kita dapati bahawa line dia tidak boleh disambung. So bila itu tak boleh disambung, force dia adalah keluar, tolak keluar. Ini adalah force dia adalah masuk. Okay, so ini maksudnya electric field line. Dia seakan-akan macam satu bau yang dikeluarkan oleh somebody. Okay, electric field line always, ini adalah beberapa prinsipal yang sangat penting. Field line always originate from positive to negative object. Kita ada positive plate, kita ada negative plate. They always go from positive to negative. Okay, electric field line never cross each other. Anda tak boleh lukis macam ini. Tak boleh ada macam ni cross. Dia tak boleh cross path. Okay, mereka mesti selari with each other. Dia tak boleh cross path macam ni. Ada cross path punya, tak boleh. Dia tak boleh buat satu laluan yang besar. Okay, itu maksudnya ini. Okay, positif
ke negatif. Jadi mereka tak boleh cross each other. Okay, so secara lukisannya, kalau kita nak melabelkan sesuatu yang mempunyai strong electric field, maka kita lukis banyak garisan untuk menunjukkan bahawa charge tersebut ataupun permukaan tersebut mempunyai charge, mengeluarkan electric field yang sangat kuat. So itu cara ni, lukisan ni lebih kata lukisan ataupun labeling. Okay. So line-line ini adalah maksudnya electric field. Okay, so yang poin yang ketiga tadi adalah menunjukkan bahawa kalau kita nak mengatakan bahawa C ini adalah mempunyai electric field yang mempunyai charge yang lebih besar, so greater than B, ini adalah greater than A. Semakin banyak anda lukis, semakin tinggi. So ini lebih kepada lukisan untuk menunjukkan the magnitude of E field. Okay. So kawasan sini lebih tinggi dia punya electric field daripada luar. Okay, so sebab kalau kita besarkan, ya, so ini lebih berjauh, ini lebih dekat dengan ini lebih berjauhan. Okay, so kawasan sini adalah let's say this one is A, this one is B, so electric field E adalah lebih besar daripada E di kawasan B. Okay, so dia punya maksudnya tu. Okay, ini lukisan sahaja, anda boleh kaitkan dengan apa yang kita terangkan tadi. So apakah kaitan electric field dengan force? Okay, so cuba kita tengok sekejap apakah perbezaan di antara electric field dengan force tadi. So force punya equation tadi adalah Q 4 pi epsilon naught R square R hat. Kalau kita bezakan this dengan this, apa yang beza? Ini ada, ini ada. Ini pemala ada, ini pemala ada. Distance ada, distance ada. Q ada, Q ada. Alamak, satu Q hilang. Okay, so ingat perbezaan di antara force dengan electric field adalah electric field adalah sama dengan force tadi dibahagikan dengan Q, satu Q hilang. So ingat, kalau kita buat force, mesti ada dua orang, seorang dekat sini. Okay, seorang dekat sini, ada dua orang, baru mereka boleh menarik dengan menolak. Kalau tak ada orang, hanya ada satu orang sahaja, dia mana tahu nak tarik ataupun tolak. Okay, so force mesti ada dua orang. Okay, that's why you see ada dua Q1, Q2. Electric field dia bukan nak tahu dia nak tolak ke tidak. Okay, setiap charge ada electric field. Electric field ni bagaikan orang yang mengeluarkan bau ni. So dia nak tahu apakah bau orang ini yang 3 hari tak mandi, apakah bau Mr. Charge ni kalau aku berada di lokasi P ni. Okay, so anda letaklah hidung anda
di kawasan P ini untuk menghidu bau yang dikeluarkan oleh charge Q ni. Okay, so you don't need to have another person there because we are not calculating the force acting on dual charge. Okay, kita nak tahu apakah bau yang dikeluarkan, apakah electric field yang dikeluarkan oleh charge ini. Ingat balik, bila ada bau, baru mereka rasa ada force. Okay, dia mesti ada charge, dia ada charge pergi ke electric field, baru pergi ke electric force. Okay, Q ini mengeluarkan bau, Q2 mengeluarkan bau 2, kedua-dua mengalami force. Okay, so sekarang kita nak sampai ke level ini dulu, electric field saja. So kita letak hidung di sini, nak hidup bau dekat sini, berapa baunya. So kita keluarkan Q mana? Q yang dekat sini. Okay, so kalau kita ada 2 biji Q, kita keluarkan Q di sini, bukan keluarkan Q di sana. Okay, if this one is Q1, this one is Q2. Okay, so Q2 remove from the equation, tinggal Q1 saja dekat sini. Okay, so unit untuk electric field is volt per meter, sentiasa ingat. Okay, so itulah penjelasan untuk electric field. Okay, so dia sama dengan force tadi. Kalau kita ada banyak jenis banyak biji charge, saya ada biji charge ini Q1, saya ada biji charge ini Q2. Okay, apakah bau yang saya dapat di sini? So calculate bau pertama datang dari Q1 ni, bau sampai ke sini, sana, hasil tambahkan ni, vektor dapat E total. So buatlah sebiji ini plus sebiji ini plus sebiji ini plus sebiji ini, kita dapatkan jumlah E total. Okay, senang. Okay, so untuk contoh ini anda cuba tengok sendiri, itu tak akan masuk, dia hanya melipatkan hasil tambah tolak saja. So dia masih lagi sama, masih sama, cari distance vector, cari unit vector. Okay, so ini dapatkan position vector, lepas you dapat distance vector, lepas dapat distance vector, position vector, lepas tu you dapatkan distance, which is the magnitude. Okay, magnitude is this one. Okay, then you dapatkan unit vector, they are all the same dalam ceritanya. Okay, same, so you can try and go into it. Oops. Okay,